Okey, selamat pagi semua. Okey, selamat sejahtera. So hari ini kita akan teruskan dengan bab 4. Okey, bab 4. Okey. So bab 4 kita hari ini tentang tema kita adalah elektrik dan elektromagnetan. Okey. Okey, untuk tema ni, kita dah belajar tentang elektrik. So hari ini kita akan belajar tentang keelektromagnetan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dekat sini adalah simulasi tentang power plant ataupun stesen jana kuasa. Okey, dekat stesen jana kuasa ni kita ada satu generator. Okey, nampak cursor yang cikgu gerakkan ni? So ini adalah generator ataupun jana kuasa. So jana kuasa ni dia akan menghasilkan arus elektrik. So keelektromagnetan ataupun magnet ni dan elektrik ni dia saling berkait. Okey, so tak ada elektrik, tak adalah magnet. Okey, dia ada saling berhubungan lah. Okey, so kita tengok lagi. Okay, so untuk hari ini bidang pembelajaran kita adalah keelektromagnetan. Okay, untuk standard kandungan 4.2 aruhan elektromagnet. Okay, 4.2 aruhan elektromagnet. Okay, kita teruskan. Okay, untuk standard pembelajaran kita hari ini ialah 4.2.3. Okay, menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Okay, so kita akan tahu macam mana nak tentukan arus aruhan ni melalui straight wire dawai yang lurus dan solenoid. Solenoid tu gegelung. Okay, so kita tengok ini. Sekejap. Okay, so daripada video yang awak tengok ni, macam mana arus tu dihasilkan, melalui gerakan, melalui motion, gerakan, apa yang terjadi pada Mr. Bean ni, so itu semua yang kita akan belajar tentang lepas ni lah. So sebelum ni kita dah belajar, dah tahu macam mana arus aruhan tu terhasil, apa kaitannya dengan permanent magnet ataupun magnet kekal, lepas tu apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ataupun arus aruhan tu. So kita ada beberapa faktor. So kalau kita tengok ini, ini contohlah solenoid tadi, dia gegelung. Dia daripada satu wire tapi dia bentuk gegelung. Gegelung. Lepas tu ini kita ada contoh jana kuasa ataupun generator. Sini pun adalah contoh generator. Sini generator, ini adalah generator. So ini pun generator lah ataupun jana kuasa. So generator ni prinsip dia berdasarkan aruhan elektromagnet. Kita tak ada bekalkan arus.
dia kena hasilkan arus. Okey, ni cikgu tunjuk tadi kan. Okey, dekat sini kita ada power plant ataupun stesen jana kuasa. Okey, dia akan menghasilkan arus elektrik. Okey, so dia ada dekat sini, dia ada jana kuasa kat dalam ni. So tak kisahlah dia power plant ni hydro ke ataupun nuklear ke, okay, yang macam kita dah belajar sebelum ni, fungsinya adalah untuk menghasilkan arus elektrik berdasarkan daripada gerakan ataupun motion dan magnet kekal, okay, permanent magnet. Okay, so kalau kita tengok ini contoh basikal kan. So kalau kita tengok basikal ni kan, dia ada lampu kan. So dekat basikal ni bila kita kayuh, okay, kita cycle lagi laju, kita nampak lampu menyala dengan lebih terang. Okay, lagi laju, lagi terang. Okay, so sekarang ni dekat bicycle ni kita ada satu kompartmen ni, satu bahagian kita namakan sebagai dynamo. Okay, so dynamo ni dia akan, bila kita kayuh, dynamo ni dia akan grip, dia akan bergeser. Dia akan menghasilkan geseran dengan tayar ni. So itu adalah gerakan yang dia dapat daripada kayuhan basikal tadi. So dalam dynamo ni kita ada magnet kekal. Okay, magnet kekal, permanent magnet. So bila ada gerakan, motion, bila ada permanent magnet, okay, dia akan menghasilkan arus aruhan ataupun induced current. Okay, induced current. So inilah kita namakan sebagai aruhan elektromagnet. Okay, next. Okay, ini contoh, ini cara penghantaran okay, melalui transmission line. Okay, transmission line dia akan hantar arus aruhan yang terhasil tadi melalui ini kabel-kabel ni. Okay, ini semua kabel ni, arus akan bergerak. Okay, so arus yang dihasilkan tu, arus tu sangat kecil. Okay, dia tak adalah besar, dia kecil saja. Lepas tu kita akan guna transformer untuk naikkan, okay, nilai dia, magnitude dia. Okay, ni contoh lagi. Okay, kita ada contoh ni di Makmal. Okay, macam mana kita gerakkan motion dia. Okay, so ini yang awak dah tengok. Okay, so berdasarkan tajuk 4.2.1 dan 4.2.2, okay, cikgu nak tanya dulu, kita imbas kembali. Okay, tajuk 4.2.1 dan 4.2.2, okay, bagaimana arus aruhan tu dihasilkan. Okay, macam mana dihasilkan, macam mana terjadinya arus aruhan ataupun induced current. Okay, cikgu nak tanya kepada ni Mata. Okay, boleh on? Okay. First dia mesti kena ada relative motion. Okay, good. Relative motion. Second point dia mesti cutting the magnetic flux. Okay, cutting of magnetic flux. Okay. Third point, induced EMF produced. Okay, induced EMF produced. Okay, next. Last punya induced current produced. Okay, good. Okay. Okay, thank you Nimata. Okay, so sekarang ni awak nak jawab, okay, macam mana teknik nak menjawab. Okay, ini cutting of magnetic flux. Okay. So sekarang ni cara kita nak jawab macam mana. Kalau soalan tanya, ini soalan sangat glamour, sangat memang soalan ni memang familiar lah. Okay, dia akan tanya macam mana induced current ataupun arus aruhan dihasilkan. So bila dia tanya macam mana benda tu, arus tu dihasilkan, okay, kita mesti jawab 4 ni. Kalau awak jawab contohnya, awak jawab nombor 2 dan 3 sahaja, ini 2 dan 3 sahaja, kita tak akan dapat markah penuh. Okay, dia punya konsep dia mesti flow daripada number 1 to number 3, number 2, number 3, number 4. So dia mesti ikut dia punya sequence dia. Kita tak boleh jump. Okay, kalau jump awak cerita dulu, awak cerita yang ini number 3 dulu, and then number 2, and then number 4, itu tak boleh ikut step. Okay, kita ada relative motion, okay, between permanent magnet or straight wire ataupun relative motion between permanent magnet dengan solenoid. Okay, lepas tu dia akan potong, dia akan cut, okay, cutting of magnetic flux. Dia akan cut bila ada motion dia. Okay, kalau dia duduk diam, stationary, dia tak ada relative motion. Okay, so mesti dia ada gerakan. Sama dia bergerak ke masuk ke dalam ataupun dia ke luar. Okay, lepas tu dia cut, okay, potong pemotongan
magnetic flux, okey, lepas tu EMF ataupun DGE akan terhasil. Okey, DGE aruhan akan terhasil. Okey, lepas tu last sekali arus aruhan pun akan terhasil. So itulah yang berlaku dalam jana kuasa ataupun generator. Okey, kalau tak ada generator, tak ada konsep ni, tak ada konsep aruhan elektromagnet, kita takkan dapat bekalan arus elektrik. Okey? Okey, so itulah konsep yang sebenar. Okey, next. Cikgu nak tanya, okey, berdasarkan tajuk 4.2.2. Okey? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ataupun mempengaruhi magnitude arus aruhan ataupun EMF, induced EMF ataupun DGE teraruh. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude, nilai tu, nilai arus aruhan ataupun DGE teraruh. Okey, cikgu nak tanya pada siapa Okey, pada Au Chin Zuan. Okay. The number of turn in the solenoid, the strength of the magnet. Okay, strength. Okay, lagi. And the speed of the field magnet. Okay, speed. Okay, good. Okay, thank you. Okay, so sekarang ni, okay, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita dah belajar dalam 4.2.2 kan, standard kandungan kita. Okay, faktor-faktornya yang pertama adalah number of turns. Okay, number of turns. Lagi banyak kalau kita comparekan 10 dan 20. Okay, number of turns tu maksudnya bilangan lilitan. Lagi banyak bilangan lilitan, lagi tinggi nilai magnitude tu ataupun nilai arus yang akan terhasil. Okay, strength. Strength pun sama. Lagi kuat magnet tu, lagi tinggi arus aruhan yang terhasil. Okay, speed. Speed tu macam tadilah kita tengok dia naik basikal kan. Okay, naik basikal. Dia kayu tu slow je, perlahan. So kita tengok lampu basikal tu dia bernyala hanya macam malap je kan, sikit je. Okay, tapi bila dia kayuh dengan cepat, dengan laju, dengan cepat, so kita nampak lampu tu yang terhasil tu sangat terang. Okay, so itu yang jelas lah yang kita nampak dalam kehidupan seharian. Okay, adalah laju. Okay, laju speed of relative motion. Okay, laju gerakan relatif tu. Okay, so laju tu lagi tinggi. Okay, dia punya arus yang terhasil tu ataupun arus aruhan tu akan jadi lebih tinggi. Okay, so untuk ni kita dalam 4.2.3 ni, okay, kita nak tentukan arah arus aruhan. Okay, so kita berdasarkan sebenarnya kepada 3 tau. Okay, first Fleming right hand rule. Okay, number 2 Lenz law. Okay, number 3, okay, kita akan belajar, awak dah belajar masa lower form tentang hukum genggaman tangan kanan. Right hand grip rule. Okay, hukum genggaman atau dalam bahasa Inggeris tadi genggaman tangan kanan. Okay, so benda ni, 3 hukum ni dia akan saling berkaitan. Okay, hukum genggaman tangan kanan. Okay, cuma kita ada satu lagi law atau satu lagi hukum Faraday. Faraday tu dia, cikgu dah ajar sebelum ni dalam 4.2.2. Okay, cuba ingat balik. Faraday tu sebenarnya dia nak kaitkan apa sebenarnya? Dalam untuk yang 4.2.3 ni sebenarnya kita akan belajar tentang Fleming, hukum tangan kanan Fleming, dan hukum Lenz. Hukum genggaman tangan kanan ni, genggam macam ni. Ini sebenarnya awak dah belajar masa lower form. Lower form. So ini cikgu cuma flashback sahajalah. Cikgu imbas kembali. So sekarang ni kita nak tahu, kita dah belajar dalam 4.2.2, satu hukum ataupun satu law, Faraday's law ataupun hukum Faraday. So masih ingat tak hukum Faraday? Ini pun semua soalan yang sangat familiar. Yang cikgu tanya semula ni ada soalan yang familiar. So kita imbas kembali untuk tajuk 4.2.2, tadi kita dah imbas tentang faktor. So sekarang cikgu nak imbas tentang apa maksud hukum Faraday. Apa maksud hukum Faraday? Nak minta siapa Kita minta ketua lah. Ketua tingkatan lah. Bernice boleh terangkan apa maksud hukum Faraday? Hukum
Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE aruhan adalah berkata terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okay, thank you Bernice. Okay, good. Okay, so kita tengok tak, okay. Magnitude DGE yang teraruh. DGE yang teraruh ni yang nombor 3 ni. Okay, DGE tu kalau bahasa Inggeris EMF lah. Okay, DGE yang teraruh ni berkadar terus dengan pemotongan flux magnet. Okay, maksudnya lagi banyak flux magnet dipotong, kita cut lagi banyak DGE tu akan terhasil. Sebab itulah dia menghasilkan faktor ini, speed ni. Okay, maksudnya sekarang ni bila kita potong lagi banyak, macam mana kita nak potong? Kita tak boleh guna pisau potong. Kita akan melakukan gerakan, motion. Macam bicycle tadi kan kita kayuh. Cara kayuhan kita tu sebenarnya lagi kuat kita kayuh, lagi banyak flux magnet tu dipotong. Okay, bila lagi banyak flux magnet dipotong, lagi banyak EMF ataupun DGE teraruh tu akan terhasil. Okay, bila lagi banyak DGE teraruh tu terhasil, okay, maksudnya arus aruhan tu pun lagi tinggi. Okay, lagi meningkat. Okay, good. Okay, thank you semua. Okay, so kita teruskan untuk hari ni. Okay, so hukum tangan kanan Fleming atau Fleming right hand rule. Okay, so awak tengoklah ni cikgu dah, sebelum ni dalam motor cikgu dah tunjukkan sikit kan. Motor kita guna tangan kiri Fleming. Okay, untuk jana kuasa atau generator kita guna tangan kanan. Okay, tangan kanan ni, okay, atas dia adalah menunjukkan daya atau motion. Okay, jari second finger ni menunjukkan arah medan magnet. So daripada sini adalah N. Sini N, dekat kuku ni adalah S. Okay, kuku ni adalah S. Okay, lepas tu, okay, apa tu? Jari center finger ni, okay, center finger ni ataupun jari tengah ni, okay, dia menunjukkan arah arus yang terhasil. So arah arus yang terhasil tu sini positif, dekat kuku ni negatif. Okay, positif dan negatif. Pastikan guna tangan kanan. Okay, so kita ada ibu jari, kita ada nilai untuk kita ada kita ada nilai untuk ni, ibu jari ni daya, kita ada nilai ataupun kita ada motion untuk ni. Okay, jari second finger ni kita kena cari current, arus aruhan dekat jari tengah ni, center finger ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, awak kena bayangkan okay, bayangkan, okay, nanti lepas ni cikgu akan tunjuk ni lah live plan nanti. Okay, so awak bayangkan daripada sini AB, okay. Awak bayangkan, okay, awak mungkin tak apa nanti cikgu tunjuk kemudian lepas ni AB. Okay, AB, A tu cikgu, okay, B tu depan cikgu. Okay, B depan laptop. Okay, magnet ni, permanent magnet kita ada ini adalah N. Ini adalah S. Okay, so sekarang ni jari nombor 2 ni, second finger ni mesti menunjukkan daripada N ke S. Okay, okay, lepas tu kita tengok arah gerakan dia ke bawah. Arah gerakan magnet ni. So dikata arah gerakan ni ke bawah. Arah gerakan ke bawah. So bila kita buat arah gerakan ke bawah, okay, kita nampak arus tu mengalir daripada A pergi ke B. A ke B. Okay, nampak macam ni. A ke B. Okay, A ke B. Okay, kalau ini kejap. Cikgu, okay, awak tengok macam ni. Okay, cikgu buatkan satu model. Okay, kejap Cikgu offkan ni kejap. Okay, awak ingat sebelah sini N, sebelah sini S. Okay, kita gerakkan ke bawah. Okay, depan cikgu adalah A, depan atas dekat cikgu adalah A, depan cikgu adalah B. Okay, okay, lepas tu kita gerakkan dawai ni ke bawah, ke atas pula. Okay, ke atas pula. Okay, okay, kejap cikgu tunjukkan. Okay, awak boleh pin yang cikgu punya ni. Okay, awak nampak atas apa tu? Atas laptop cikgu. Okay, cikgu guna 2 kertas. Okay, 2 kertas. Okay, satu cikgu labelkan sebagai N. Okay, satu lagi cikgu labelkan sebagai S. Okay, sebagai S. Okay, cikgu letak atas ni. Okay, atas ni. So tadi kita tahu magnet tadi sebelah kanan cikgu ni. Ni sebelah kanan.
Okay, nampak tak? Sekejap Okay, sebelah kanan ni. Sekejap image dia ni. Gambar dia gegar sikit. Okay, sebelah kanan ni. Okay, dia adalah North Pole. Okay, kutub utara. Ini N. Okay, North Pole. Okay, sebelah kiri adalah South Pole. Okay, South Pole. Okay, sekarang ni magnet tu kita tahu kita ada satu wire kat sini. Okay, wire ni dia akan bergerak dah ke bawah. Ke bawah. Okay, so sekarang ni kita tahu ini motion dia mesti ke bawah. Okay, awak nampak jari cikgu. Okay, ibu jari ni ke bawah. Awak nampak kan ibu jari ni ke bawah. Nampak tak cikgu dah buat ke bawah. Okay, okay. So sekarang ni awak buat dulu macam ni. Awak buat dulu macam ni. Okay, kejap yang ni lag sikit. Okay, awak nampak jari cikgu ni. Okay, macam ni. Okay, lepas tu awak buat ke bawah. Okay, ke bawah macam ni. Sekejap yang cikgu punya ni dia slow sikit. Okay, ke bawah. Sekejap Okay, nampak kan? Okay, buat macam ni dulu. Macam ni dulu. Okay, macam ni. Okay, ini motion dia. Okay, ini ke kiri cikgu. Awak nampak cikgu kan? Ni cikgu kan? Okay, so ini ke kiri cikgu. Okay, kiri. So ini jari tengah cikgu. Okay, so jari tengah. Awak nampak macam ni. Okay, cikgu buat macam ni tau. Awak nampak jari ni dah sampai dah keras dah macam ni. So ini adalah N, ini adalah S. Okay, so kita buat motionnya ke bawah. Awak buat magnet dulu. Magnet. Ini, nampak tak magnet? Ini N to S. Nampak jari? N to S. So cikgu tunjuk ke arah dinding sana. Ke arah dinding sana N to S. Okay, motion dia cikgu tunjuk ke atas. Okay, so motion salah. Sepatutnya motion ke bawah. Tadi gambar tadi ke bawah kan? So kita akan gerak ke bawah. Macam ni. So kita nampak kan? Sekarang ni jari cikgu. Awak nampak? Macam mana nampak Nampak? Okay, nampak tak? Ni. Okay, so jari cikgu ni, jari tengah ni dia menunjukkan, kuku cikgu ni menunjukkan ke arah laptop. Menunjukkan ke arah laptop. Okay, so sekarang ni ke arah laptop, kuku cikgu ke arah laptop. So laptop tu adalah B. Okay, dekat badan cikgu ni adalah A. So kita tahu arus mengalir daripada A ke B. A ke B. Okay, daripada A ni ke B. B ni kuku. Okay, B kuku ni ke arah laptop. Nampak tak? Tu. Cikgu letak ke arah laptop. Okay, so pastikan magnet ni betul. Nampak tak jari ni? Jari ni N to S. Okay, lagi. Kalau kita buat motionnya ke bawah. Motionnya ke bawah. Okay, kalau motionnya ke bawah, okay, magnetnya masih N to S. Tadi motion ke bawah kan? Sekarang motion ke atas. Magnet masih N to S. Nampak? N to S, N to S, N to S, kuku ni dekat S, okay. Okay, N to S, awak nampak kan? N to S, okay. Lepas tu motion ni ke atas. So awak nampak jari tengah ni, yang cikgu gerak-gerakkan ni, kuku dia ke arah cikgu. So kuku ni ke arah cikgu, so arus tu mengalir daripada A ke B. Ni B, B ni adalah kuku. So daripada A ke B. So ini adalah live lah yang awak nampak ni. Ni cikgu buat ni. Ataupun sekarang ni, tadi cikgu tukar arah gerakan bawah atas. Okay, sekarang ni cikgu tukar magnet ni, permanent magnet tukar. S dekat sini, N dekat sini. Okay, nampak? S dekat sini, N dekat sini. Okay, N, S. Okay, so sekarang ni kita buat yang sama. Okay, so N, pastikan kita buat jari yang kedua dulu. Okay, jari kedua dulu kita buat gerakan ke atas Okay, N, ini S. Ini N, ini S. Okay, kita gerakkan macam ni, gerakkan ke atas. Nampak tak? Okay, kalau kita selalu buat penat jugalah jarinya. Okay, nampak? Ini N, ini S. Ini sebelah kanan bahu cikgu. Ini N, ini S. Sama kan? Ini N, ini S. Kan? Okay, lepas tu cikgu kata gerakannya ke atas. Nampak tak gerakannya atas? Wire ni kita gerak ke atas. Dia potong ke atas. Okay, so kita nampak sekarang ni arus mengalir. Awak nampak jari tengah ni? Di tengah cikgu pusing-pusing ni. Okay, ini adalah daripada A ke B. Arus mengalir daripada A ke B.
B. B kan cikgu kata depan laptop. Okay, A di badan cikgu. So arus mengalir daripada A ke B. Okay, so next kita ubah pula. Dia punya motion ke bawah. Okay, motion ni ke bawah. Okay, kita pusing. Pusing dia je. Daripada ni, macam ni, pusing dia. Nampak? Jari ni, ini jari second finger, N to S. Betul tak? Ini N, ini S. Ini N, ini S. So ini adalah N, ini adalah S. Kuku ni S. Okay? Lepas tu awak nampak motionnya ke bawah ni. Ibu jari cikgu ke bawah. So dan cikgu ada jari hantu ni. Ni nampak tak jari tengah ni? 2 jari lagi cikgu dah tutup. So jari tengah ni menunjukkan arus tu mengalir daripada B dekat sini, B sini, B to A. Ni A. So macam tu lah. Kena betul-betul buat. Okay, sampai awak punya jari tu pastikan awak 5 jari kan? 5 jari kan? So 2 jari tu dah tutup. Okay, 2 jari ni tutup, so tinggal 3. 3 ni jangan buat macam ni. 3 ni kena buat, okay, 1 tunjuk ke atas atau bawah. 1 ni mesti straight macam ni. 1 lagi jangan buat macam ni. Bukan 2 macam ni. Tu salah. Yang tengah ni mesti bengkok. Bengkok ke arah ke depan ataupun ke belakang. Okay. Okay, boleh respon sampai sini, faham? Okay. Faham. Okay, good. Okay. Okay, so nampak kan? So itu cikgu tunjuk live lah. Okay, kejap Okay, kejap. Okay, kita tengok kejap yang presentation tadi. Okay, so kita teruskan yang tadi. Okay, so kita dapatlah ke sini. Macam ni cikgu cakap kan, ini A, ini B kan. So A tu dekat badan cikgu, B ni depan laptop. Okay, depan cikgu ni awak bayangkan, depan cikgu memang ada laptop kan. So ini adalah N tadi, okay, ini adalah S. So ini pun samalah. Ini N, ini S. Cuma yang berlainan untuk gambar 1 and gambar 2 ni, diagram 1 and diagram 2, arah gerakan. Ini arah gerakan ke atas, ini arah gerakan ke bawah. Okay, nampak jari tu memang kena betul-betul sebab kalau cikgu guna kamera laptop ni, awak akan nampak image cikgu macam terbalik kan. So sebab tu cikgu guna second kamera tu. Okay, macam ni. Okay, next. Okay, yang ini. Okay, kalau tengok ni, okay, kalau awak tengok ni, okay, magnet ni, ini N. Okay, N kan? Ini adalah S. Okay, so sekarang ni dia punya gerakan flux magnet tu, okay, dia mesti bergerak daripada N to S. Mesti gerak daripada N to S. Okay, anak panah dia mesti N to S. Sebab tu jari kita, jari kedua kita ni, second finger ni, mesti menunjuk daripada N pergi ke S. Kita tak boleh tunjuk sini S, sini N. Ini dekat yang dekat sini ni, yang melekat dekat telapak tangan ni, ini mesti N, ini mesti S. Okay, jangan salah. Okay, so kalau macam ni, kita kena tunjuk gerakannya ke bawah. Okay, lepas tu motion dia, ini adalah motion dia. Motion dia. Okay, motion dia. So ini ke bawah, motion dia kita tengok ke sini. Kan? So kita nampak arus dia, nampak tak? Cikgu buat. Okay. So kita nampak arus dia betul. Cikgu daripada badan cikgu menuju ke laptop. Okay. So ini adalah badan cikgu ni. Badan cikgu ni cikgu namakan sebagai A. So ini adalah laptop. Okay, A ke B. So arus dia mengalir daripada A ke B, dia akan pusing sini, dia akan pusing sini, dia akan bergerak ke turn back to A. Okay, untuk kes ni galvanometer, okay, galvanometer sebenarnya ada 2 jenis. Okay, satu galvanometer dia punya prinsip dia based on current flow. Okay, macam galvanometer ni awak nampak pointer dia deflect to the left, dia bergerak ke kiri. Bila dia bergerak ke kiri ni, dia maksudnya galvanometer ni, dia punya prinsip dia cara dia beroperasi, dia berdasarkan arus yang mengalir. Dia bukan berdasarkan elektron. Okay? Kalau dia berdasarkan elektron, kita tahu arus dan elektron gerakan dia akan songsang. Okay? So sekarang ni, kalau kita tengok ni,
galvanometer ni bergerak macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Ini untuk certain galvanometer. Tapi sebenarnya galvanometer yang betulnya adalah based on elektron. Okay, ada galvanometer macam ni tapi tak banyak lah. Okay, so kalau kita tengok ini, okay, ini awak boleh buat. Okay, kalau kita tengok gariskan jawapan yang betul, gerakkan dawai ke bawah. Okay, dawai ke bawah. So dawai ni, straight wire ni kita gerakkan ke bawah. Magnet ni, ini N to S. Okay, okay, awak boleh buat sama-sama dengan cikgu. N to S. Okay, dawai ni kalau cikgu buat macam ni dah salah. Sebab cikgu tunjuk ke atas, so cikgu tunjuk ke bawah. Cikgu. Ya? Tak buka kamera. Apa? Tak buka cam. Okay, tak ada gambar. Okay, okay, sorry. Okay, okay, so sekarang ni, okay, kalau awak tengok, okay, ini, okay, N, okay, sorry tadi cikgu terlupa sebab dah guna dua kamera kan. Okay, N ke bawah, okay, magnetnya N to S. N to S ni awak bayangkanlah, ini dia duduk secara macam menyerong tau, macam apa? Macam sengit lah. Okay, awak bayangkanlah awak letak betul-betul depan ni. Awak letak macam cikgu letak tadi, cikgu simbolkan kertas kan. Ini cikgu letak, ini cikgu. Ini cikgu depan cikgu ni, ini cikgu. So ini adalah N, ini adalah S. Okay, so kita tahu magnetic flux, okay, flux magnet tu dia bergerak daripada N to S. Cikgu lukis 3 saja N to S. Okay, so N to S, so kita buatlah jari kita N to S. Okay, so lepas tu kita punya gerakan dikata ke bawah. Ke bawah maksudnya cikgu ada satu dawai ni cikgu akan gerakkan dia ke bawah sini. Okay, so ibu jari kita mesti ke bawah. Mesti ke bawah macam ni. Okay, mesti ke bawah. So kita nampak current tu bergerak daripada Q ke P. Ini Q kan, ini P. Nampak tak? So dia akan bergerak daripada Q ke P. So awak bayangkan, walaupun gambar dia sengit ke kiri ke kanan, tapi awak bayangkan benda tu jadi betul macam ni. Awak bayangkan awak berada di depan sistem tu. Okay, aruhan magnet tu. Okay, so kita tengok kalau gerakan dawai ke atas, okay, kita akan dapat P ke Q. P ke Q. Okay, P ke Q. So kita buat ke atas. Okay, so kita dapat macam ni. P ke Q. Okay, next. Okay, gariskan jawapan yang betul, gerakkan dawai ke bawah. Okay, so kalau kita tengok ini. Ini N to S. So dia macam ni, sama je. N to S. So dia gerak ke bawah. So gerak ke bawah. Okay, kita buat. Guna tangan kanan. Jangan sesekali guna tangan kiri. Sebab sekarang ni kita tak ada sumber elektrik dekat sini. Kita hanya bergerak berdasarkan magnet kekal dan dawai yang lurus ataupun solenoid, itu sahaja. Okay, so kita gerak dia ke bawah. Okay, N to S. So dia punya arus tu mengalir daripada P ke Q. Okay, P ke Q. Okay, kalau gerak ke atas, N to S, arus mengalir daripada Q ke P. So itulah, senang je. Okay, okay, yang ini dia terbalikkan. Okay, dia terbalikkan, dia suruh cari ini P ni apa, adakah S ke, adakah N ke, ini pun apa S ke N ke. So kita buat, okay, motion ke atas. Okay, arus mengalir daripada cikgu letak depan cikgu ni A. Dekat laptop ni, awak bayangkan benda tu depan. Okay, depan tu arus mengalir daripada B ke A. B ke A, nampak tak ini B ke A? Nampak tak arus? Kan? B ke A, so buat arus B ke A. B ke A, motionnya ke atas. So sebelah sini dekat tapak tangan cikgu ni, ini akan jadi N, ini akan jadi S. Dekat kuku ni sebelah kiri cikgu akan jadi S. Okay, P tu akan jadi S. Okay, so nampak ni, cikgu cakap sebelah kiri tadi P ni akan jadi S. Okay, sebelah kanan ni akan jadi N. Okay, so ini sama. Okay, ini tadi dawai yang lurus. Okay, sekarang kita tengok solenoid. Okay, solenoid ni gerakan kita sama ada solenoid ni, permanent magnet ni dia akan masuk ataupun kita tarik dia keluar. Okay, okay, maksudnya solenoid ni kita stationary kan, pegunkan. Okay, pegun. Okay, ini pun samalah kita pegunkan. Ataupun yang kedua, kita pegunkan permanent magnet ni, kita pegunkan stationary kan dia, kita gerakkan solenoid tu masuk dan keluar.
Okey, so maksudnya salah satu pegun satu bergerak dia akan menghasilkan arus saruhan. Okey, salah satu. Okey, sama ada permainan magnet pegun, solenoid bergerak dia akan menghasilkan arus saruhan, ataupun solenoid pegun, magnet bergerak, okey, magnet bergerak masuk, so dia akan menghasilkan arus saruhan juga. Ataupun dua-dua bergerak serentak. Dua-dua bergerak serentak. Itu pun akan menghasilkan arus saruhan. Okey? Okey, next kita tengok. Okey, hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan arah arus saruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkan arus saruhan. Okey, so arus saruhan tu, induced current tu dia akan menentang perubahan flux magnet. Okey, so kita tengok macam mana nak terangkan. Okey, yang ini sebab ada yang cakap dengan cikgu dia tak ingat macam mana hukum genggaman tangan kanan tadi cikgu dah cakap kan kaitan dia. Okey, so kalau awak tengok ini arus mengalir daripada sini turun ke sini. Ini sebab terminal positif, ini terminal negatif. Okey, so dia akan naik balik sini, dia akan pergi sini. So arus ni akan masuk sini, pergi bawah. Okey, pergi sini, pergi bawah, pergi lalu bawah ni, belakang ni dia akan terus naik sini. So naik sini, naik sini. Okay, so awak pegang, awak buatlah dengan guna kertas ke guna apa kan. Awak tengok, awak boleh tengok daripada hujung sini dan hujung sini. Okay, so kalau kita tengok arus mengalir, arus mengalir daripada sini. Daripada sebelah A ke sebelah B. Sebelah A ke sebelah B. So kita boleh buat A ke B, arus mengalir daripada A ke B. Kita genggam. Kalau cikgu genggam macam ni, ini daripada B ke A, B ke A. So cikgu genggam macam ni. Daripada A ke B. So kita nampak awak punya jari awak. Awak nampak jari awak, cikgu tak buka second camera. Awak nampak jari awak tu akan genggam ke muka awak. Awak nampak jari awak macam ni, dia akan genggam ke muka awak. Nampak tak? Dia genggam. So kita nampak arus tu mengalir ke bawah. So mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. So ini kita tahu ini akan jadi, kita tahu arus mengalir tu dia ikut lita ni daripada A ke B. A ke B. Okay. So sekarang ni hukum genggaman tangan kanan, ibu jari ni menunjukkan arah pengaliran arus. Arah pengaliran arus. So arah pengaliran arus daripada A ke B. Kuku ni adalah B. A ke B. Okay. A ke B. So B tu ending dia kan. B tu jari kita ni sebenarnya B tu kita umpamakan dia adalah North Pole. Okay, kutub utara. Dia adalah pole. N. Okay, ibu jari ni menunjukkan adalah N. Okay, ini automatically akan jadi South Pole, kutub selatan. Okay, so dekat sini akan jadi North Pole, kutub utara. Sini akan jadi kutub selatan. Okay, ini ibu jari ni, kuku ni nampak cikgu tunjuk ni, ibu jari ni tunjuk ke sebelah sana kan. Sebelah sana ni ini adalah kutub utara, kuku ni North. Okay, dekat telapak tangan ni, ini adalah selatan. Okay, selatan. So kalau awak nak buktikan benda ni betul ke tak, okay, awak tengok N, huruf N, kita buat macam ni, naik ke atas, turun ke bawah. So kita nampak gerakan dia adalah anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Okay, kalau S kita ambil daripada N, kita ambil daripada ekor dia. Ekor di sini. Okay, S kita ambil daripada ekor di sini. Okay, ekor dia S, kita ambil daripada ekor, naik ke atas, pusing. Nampak? So ini adalah clockwise. Clockwise, ikut arah jam. So sekarang ni kita tengok sebelah sini, kalau dia tanya, okay, arah pengaliran arus sebelah sini, sebelah A ni, kita tahu dia adalah South Pole, kutub selatan. So kita tahu arus ni mengalir akan arah clockwise. Clockwise tu dalam bahasa Melayu adalah ikut arah jam. Okay, kalau ini kita tahu dia adalah N. N sekali lagi cikgu buat daripada ekor, turun, naik, pusing. Nampak kan? So ini dia akan arus mengalir ikut lawan jam ataupun anti-clockwise. Okay, sebelah sini. Okay. So ini yang petuanya lah. Okay, guna hukum genggaman tangan kanan.
Okey, kita akan campur dengan Fleming tadi, dan kita akan campur dengan hukum Lenz sekali. Okey? Okey, so cikgu dah terangkan ni. Okey, nampak kan? Okey, okey. Ini cikgu nak cakap. Okey, sekejap Okey. Okey, sorry kejap. Okey, so kalau awak tengok ni, okey, ini yang cikgu cakap tadi. Okey, galvanometer. So galvanometer ni, okey, sekarang ni ini bukan bawah generator lah, sebab ini bukan jana kuasa, sebab kita ada bateri. Bila ada bateri, dia akan jadi bukan arus aruhan, sebab kita supply. Maksudnya dalam bateri ni ada elektron. So bila elektron mengalir, arus akan terhasil. Okey, so ini bukan aruhan ataupun induced current, aruhan elektromagnet bukan. Cuma cikgu nak tunjuk, okey, galvanometer ni dia punya fungsi dia. So galvanometer ni, ini adalah galvanometer yang bekerja ataupun dia punya prinsip dia bekerja berdasarkan pergerakan elektron. Kalau awak tengok sini terminal positif. So arus mengalir daripada sini. Okey, mengalir dari sini. Bila kita guna dry cells, sel kering, kita perlukan switch. Okay, switch kan? Okay, so switch ni kita letak perintang satu. Okay, perintang. Okay, kita nak tahu arus tu mengalir, kita letak galvanometer. Okay, galvanometer ataupun ammeter lah. Tak kisah. Okay, so sekarang ni galvanometer ni, okay, nampak arus bergerak. Okay, bergerak. So tapi galvanometer ni arus bergerak daripada ni sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Okay, arus bergerak daripada kanan ke kiri. Tapi pemesongan jarum galvanometer, dia punya deflection dia akan bergerak ke sebelah kanan. So maksudnya galvanometer ni dia prinsip dia berdasarkan pergerakan elektron. Dia bukan berdasarkan pada pergerakan arus. Okay, so sekarang ni yang macam cikgu cakap tadi, kita sebenarnya ada dua jenis galvanometer, berdasarkan pergerakan elektron ataupun berdasarkan pergerakan arus. Tapi sekarang ni untuk KSSM, kita memang tengok kita banyak guna galvanometer yang berdasarkan pada pergerakan elektron. So pergerakan elektron kita nampak macam ni lah. Okay, arus mengalir ke sini tapi elektron mengalir ke sebelah sini. Okay, so ini sama jugalah, positif. Okay, ditunjukkan arus mengalir. Okey, arus mengalir daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan, tapi pemesongan ni, deflection of pointer ni, pemesongan dia bergerak ke arah kiri. Arus mengalir pada kiri ke kanan kan, dia nak pergi ke kanan. Arus ni ke sana, pemesongannya ke sini. So dia terbalik. Ini kita namakan dia punya prinsip dia punya proses, dia punya prinsip bekerja dia berdasarkan pergerakan elektron, bukan berdasarkan pergerakan arus. Okay. So the needle will point to where the current is coming from. Okay, next, coming from. So coming from ni maksudnya macam ni, kita tahu arus mengalir daripada kanan. So ini needle ni dia tunjukkan daripada mana arus tu berasal, datang daripada mana. So datang daripada sebelah kanan. Maksudnya terpesong lah. So nanti kalau dalam exam, kalau dia suruh label, tunjukkan, draw the deflection of galvanometer. Okay, dia suruh lukiskan pemesongan jarum galvanometer. So awak berdasarkan prinsip ini pergerakan elektron. Okay, so ini cikgu teruskan. This way is given by what we know as Lenz's law. Let us understand this law in details. When a magnet moves with its magnetic field near a coil, towards or away from it, this produces an induced current in a certain direction. According to what we had before in the electric motor, every current makes its own magnetic field. So the produced current in turn will create its magnetic field around the coil. It's clear now that we have two magnetic fields. The magnetic field of the magnet that causes the current, and the magnetic field around the coil that is caused by the current. Lenz's law tells us that the magnetic field caused by the induced current will oppose the effect of the magnetic field of the magnet that causes the current. So according to the previous explanation, we can say that Lenz's law states that
Any induced current caused by a changing magnetic field will make its own magnetic field that opposes the effect of the magnetic field that created it. Okay, so kita teruskan. Okay, so kalau kita tengok, okay, ini kita guna Lenz law, hukum Lenz, okay. So awak nampak, okay, sekarang ni dia punya arah tu dia akan bertentangan. Arah arus aruhan tu dia akan bertentangan. So sekarang ni kita nak tengok macam mana sebenarnya. Okay, so kita tengok, okay, sebenarnya galvanometer ni kita tak tahu pun dia punya arah pemesongan ni. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Okay, to the left or to the right side. Okay, tapi sekarang ni kita tengok, sekarang ni magnet ni kita gerakkan dia masuk ke dalam solenoid. Okay, magnet ni awak gerakkan masuk. Sekarang soalan dia gerak masuk So bila dia gerak masuk, okay, ini magnet ni kita tak tahu sini apa. Kita tak tahu sini hujung apa. Kita hanya ada solenoid. Kita tak tahu ini apa. Kita tak tahu ini apa pun. Okay, kita ada solenoid, lepas tu kita ada wire, kita sambungkan dengan galvanometer ni, key galvanometer. Okay, kita hanya ada magnet. Magnet ni kita dah labelkan, sini N, sini S. Dia gerakkan masuk. Bila dia gerakkan masuk, okay, gerakkan masuk, dia akan tengok dekat siapa yang last masuk, ending dia. So ending masuk sini, ending masuk ini, last akan masuk ke sini, last dia akan masuk dalam ni. Okay, cikgu letak permanent magnet Last akan masuk, ini, N akan pergi ke depan. S ni dia akan lambat masuk lah sebab dia belakang kan. So S dekat sini. Bila S dekat sini, S yang lambat masuk, S kita tengok lambat masuk. So S dekat sini, ini automatically hujung ni akan jadi N. Ini adalah bertentangan. Arus yang terhasil pun ini akan jadi, kita tahu N sini adalah naik, turun, dia akan jadi anti-clockwise. Ini yang dikata, arus aruhan yang terhasil dia akan bertentangan. Dia akan jadi anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. So ini N ni S kan? S tu dia akan jadi clockwise kan macam ni. So ini yang bertentangan. S ni masuk last kali. So hujung ni automatically akan jadi N. Ini akan jadi S. Okay. So kita tengok arus mengalir. Okay. So kalau sini kita tahu ini adalah N ni anti-clockwise. N ni anti-clockwise. So kalau ada pada hujung tu, awak akan nampak dia bergerak anti-clockwise. Anti-clockwise, okay. So dia akan ni lah. Ini adalah clockwise. Clockwise naik kan. Okay. So galvanometer dia akan songsang. Bergerak songsang dengan arah pengaliran arus. Okay. So kita tengok. Okay, ini yang cikgu tunjuk macam mana. Okay, so sekarang ni flux magnet dipotong, penunjuk galvanometer terpesong. Okay, terpesong ke arah mana? Ke arah kiri, ke left side. Okay, so kita maksudnya bila ada deflection ataupun pemesongan galvanometer, arus aruhan tu telah dihasilkan. Okay, next. Apa yang dihasilkan pada solenoid? Okay, sekira arus mengalir melaluinya. Solenoid akan menjadi elektromagnet. Okay, bila ada arus mengalir, solenoid akan terus jadi elektromagnet. Okay, dia tak akan jadi benda lain. Sebelum ni dia tak ada elektromagnet. Bila ada arus mengalir terus jadi elektromagnet. Okay, next. Okay, gerakan magnet masuk ke arah solenoid akan hasilkan arus. Okay, mengikut hukum Lenz, apakah yang perlu dibuat oleh solenoid supaya menentang gerakan yang menghasilkan arus? So, sekali kita masukkan menghasilkan arus. So sekarang ni kita nak menentang gerakan tu, so kita terpaksa keluarkan magnet tu. Kita tolak magnet tu keluar. Okay, magnet tu keluar. Tadi kita tolak masuk. Sekarang kita nak menentang gerakan tadi, kita tentang, maksudnya gerakannya kita tolak dia keluar. Okay. Okay, so ini awak tengok ni. Okay, dia nyatakan yang tadi cikgu cakap. Nyatakan kutub magnet. Kutub magnet. Okay, selain awak dah tahu sini N, kita dah tahu kan, ini N, ini S. So bila masuk, ini masuk last, automatically sini akan jadi N. Ini akan jadi S. Okay, okay, so N ni tadi cikgu cakap N ni kita tahu dia gerak macam ni. So ini akan jadi anti-clockwise. Dia akan bergerak macam ni. Kan arus dia gerak macam ni. Sini arus dia akan bergerak macam ni. Okay, satu cara lagi kita guna hukum genggaman tangan kanan. So genggaman tangan kanan ini menuju ke N. N ni dekat jari ni.
N. Ini mesti S. So kita tahu ini S. Ini N. Kan? So awak buat jari awak macam tu. Okey, jari awak ni N, ini S. Okey, so tunjuk. Ke sebelah kanan ni adalah N. Sebelah N. So kita tahu arus tu, bila awak genggam jari awak, nampak arus tu dia mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. So kita nampak dia akan mengalir ke bawah. Ini, ke bawah. Okey, ke bawah. Okey, kalau nak senang kita guna ni lah. Ukur genggaman tangan kanan. So tangan ni, ini mesti, kuku ni mesti tunjuk ke arah N. Kita tahu sini dah jadi N kan. Okay, so ini mesti S. Okay, so ke bawah ini naik turun ke bawah. Ini kan turun, dia pergi ke belakang, naik turun ke bawah. Ini naik ke bawah. Ke atas. Okay, so kita nampak arus mengalir ke sini, ke sini. So jarum ni, galvanometer dia akan terpesong ke kiri. Dia tak akan terpesong sama arah dengan arus mengalir. So arus mengalir daripada A ke B. A ke B, arah pemesongan daripada B ke A atau daripada B ke A ataupun ke kiri. B ke A. Nampak tak? B ke A. Okay? Okay, so itu je lah. Okay, kita tengok ni. Kita tengok ni. Okay, so kita nampak ini, dia bagi kosong macam ni. Awak nampak kosong kan? Solenoid ni tak ada apa langsung. Galvanometer ni kosong. Okay, so sekarang ni dia kata ditolak. Ditolak masuk. Ditolak masuk. Okay, bila kita tolak, okay, tolak masuk, hujung yang masuk adalah S. Bila hujung yang masuk S, hujung sini akan jadi apa kat sini? Cikgu tanya, cikgu nak tanya siapa Okay, Tan Chung Bun, on mic. Okay, hujung sini akan jadi apa? U. Okay, akan jadi U. Okay, good. Okay, so akan jadi U ataupun jadi N lah. U ni biasa cikgu sebut U kan ataupun N. Sebab dia last masuk. Kita masukkan dia. Kan? Kita masukkan dia. Last yang masuk adalah S. Betul tak? So S ni, hujung ni akan jadi U. Okay, ataupun N. Okay, lepas tu dekat sini dia akan jadi S. Okay, S. So kita tahu kita buat hukum genggaman tangan kanan. Okay, awak buat ke sini. Jangan buat ke sini. Kita tahu ibu jari mesti daripada S ni, ini kuku kan? Ini kat kuku kan? So kuku ni, ini mesti N. Menunjuk ke arah N. Okay, so kita buat macam ni. Okay, macam ni. Awak buat. Okay, awak buat. So kita tengok. Okay, kalau macam ni ataupun macam ni. Okay, so kita buat, kita tengok. Okay, tengok. Betul tak? Okay, betul tak? So kita nampak arus dia akan naik ke atas. So naik ke atas, ini naik ke atas. Ini akan turun ke bawah. So ini akan pergi ke sini. Okay. So galvanometer akan terpesong ke sebelah kiri. Ini kita tolak masuk. Macam ni kan. Kita tolak masuk. Okay. Magnet ni kita tolak masuk ke dalam solenoid. Okay. Bukan kita tarik. Okay. Kalau tarik lain lah. Okay. Kita tolak masuk. Okay. Next. Okay. Yang ini magnet ni ditarik keluar. Okay, ditarik keluar. So bila tarik keluar, yang keluar paling last magnet tu tadi asal-asal dia ada dalam ni. Ada dalam ni. Okay, lepas tu cikgu tarik dia keluar. Tarik dia keluar. Bila tarik keluar, yang last kali keluar adalah N. So kita tengok yang last keluar ataupun yang last masuk. Okay, last keluar, last masuk. Okay, ini last keluar adalah N. So dia last keluar dekat sini kan? Dekat sini kan? So automatically sini akan jadi S. So ini akan jadi N. So ini akan jadi N. So kita gunalah hukum genggaman tangan kanan. Genggaman tangan kanan kita akan buat. Kita buat dia terus dapat. Okay. Okay, so ini. Okay, so ini menjadi elektromagnet sama juga. Okay, ini kita perlu menentang gerakan dia. Kita akan menarik magnet tu masuk ke dalam solenoid tu semula. Okay. So ini. Nampak kan? Okay. Okay. So ini N, S. Tadi kan kita keluarkan dia kan? Kita keluarkan dia. Last keluar adalah N. So ini automatically, ini permanent magnet kita dah tahu. Ini N, ini S. Kita nak cari dekat sini. Kita nak cari dekat sini. So last keluar adalah N. Sini mesti jadi S. Ini mesti jadi N. So sekarang ni dia mesti tunjuk jari kita ke sana. Ke sana. Ke sana. Nampak tak? Ke sana. Ke N. Ibu jari ni mesti ke N. Ke N. Okay. So kita akan dapat. Okay. Arah dia macam ni lah. Okay.
Arah dia kalau awak tengok ibu jari awak, okey, jari awak ni, jari ni kan naik ke atas kan? Ni ke atas, nampak kan? Ke atas, ke atas. Okey, ke atas. Okey, so arus dia akan jadi ke atas. Ke atas macam ni. So ini ke atas, turun, bawah. Ini atas, lepas tu pergi belakang, turun bawah. Okey, pergi sini, ini pergi naik atas. Ini naik atas. So, dia punya pemesongan akan jadi terbalik. Okey, so hukum Lenz ni, dia menunjukkan satu contoh prinsip keabadian tenaga. Kerja dilakukan untuk menggerakkan magnet menentang daya yang cuba menolaknya. Nyatakan perubahan tenaga yang terlibat. Tenaganya bila kita tarik dia masuk, tarik dia keluar, so itu adalah tenaga kinetik. Lepas tu bila kita masuk ke dalam, dia akan menjadi elektromagnet. So itu adalah tenaga magnet. Lepas tu bila ada magnet, ada gerakan tadi, kita tahu dia akan menghasilkan arus aruhan. Itu adalah tenaga elektrik. So tenaga kinetik gerakan, tenaga magnet tu bila dia dah berada dalam tu, lepas tu dia akan menghasilkan arus aruhan, tenaga elektrik. So tengok ni. Ni sama je. Kita tengok. Ibu jari ni, ini mesti north pole. North. Dia pun labelkan north kan. Ini south. Ini dia tarik keluar. So last keluar ni adalah U. U ataupun N. So last ini yang kita kena cari last dekat sini. Dekat sini ini adalah S. Dia tengok bergantung pada last yang keluar. Sebab ini dia tarik keluar. So ini adalah S. S. Kita buat ikut hukum genggaman tangan kanan. Tangan kanan, so kita nampak situ N to S, kita tunjuk macam tu. So kita nampak arus dia akan mengalir ke bawah. Nampak current ni, ke bawah. Jari kita ni ke bawah. Jari kita ke bawah. So ke bawah, naik atas ke bawah, bawah. Ini bawah. Ini naik ke atas, pergi belakang, naik sini. So kita nampak galvanometer dia akan bergerak ke sebelah kanan. Inilah, kalau awak boleh tengok buku teks, ini sama jugalah. Ini gerak masuk. Gerak masuk, ini kita nak cari. Hujung, ingat tak hujung solenoid yang kita akan cari. So ini adalah U, ini adalah U, ataupun N, ini adalah S. So last masuk adalah S, last masuk. So ini automatically akan jadi U ataupun N. So ini akan jadi S. Nampak pemesongan. So arah ini kita hanya tentukan melalui hukum genggaman tangan kanan. Kalau tak tahu boleh guna N tadi yang macam cikgu buat ni ataupun guna S tadi. So macam tu. S. So ini pun samalah. Tolak masuk, yang last masuk adalah ini. So hujung ni akan jadi S. So ini tolak keluar. Last keluar apa? Ini last keluar. So hujung solenoid tu akan jadi S. Sebelah sini kita akan bertentangan lah. Kalau sini S, sini akan jadi U ataupun N. Ini tolak masuk, tolak keluar. Hujung sini adalah S. So last keluar adalah S. So automatically sini akan jadi U, sini akan jadi S. So nampak pemesongan dia. Jarum dia, dia akan bertentangan arah dengan arah pengaliran arus. Sebab dia galvanometer, prinsip kerja dia berdasarkan pergerakan elektron. Pergerakan elektron. So awak boleh tengok video ni kejap. In the first example, this is the coil, and this is the magnet that will move towards the coil. This sure will cause an induced current in the coil, but the question will be, in what direction? If the coil wants to oppose the effect of the magnet that is moving towards it with the north pole, the coil must generate a north pole facing the coming north to make repulsion and resist the motion of the magnet. It's clear that the far end of the coil will be a south. With the aid of right-hand grip rule, the current will be in the direction shown by the right-hand fingers when the thumb points with the north. Example number 2. In this example, the magnet is approaching the coil, but this time with the south. This will cause an induced current in the coil, and again the question will be, in what direction? If the coil wants to oppose the effect of the magnet that is moving towards it with a south pole, the coil must generate a south pole facing the coming south
to make repulsion and resist the motion of the magnet. It's clear that the far end of the coil will be a north. With the aid of the right-hand grip rule, the current will be in the direction shown by the right-hand fingers, with the thumb points to the north. In example number 3, the magnet is moving away from the coil with the south. This will cause an induced current in the coil. If the coil wants to oppose the effect of the magnet that is moving away with its south, the coil must generate a south pole facing the north pole to make attraction and resist the motion of the magnet away from the coil. It is clear that the far end of the coil will be a north. With the aid of the right-hand grip rule, the current will be in the direction shown by the right-hand fingers, with the thumb points with the north. The last example, number 4, the magnet is moving away from the coil with its north. This will cause an induced current in the coil. If the coil wants to oppose the effect of the magnet that is moving away from it with the north pole, the coil must generate a north pole facing the south to make attraction and resist the motion of the magnet away from the coil. The far end will be a south. For the 4th time using the aid of the right-hand grip rule, the current will be in the direction shown by the right-hand fingers with the thumb points with the north. Okey, awak tengok, okey ni dia dah terangkan tadi. Okey, sekejap cikgu pause tadi, tunjukkan sekejap yang tadi. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, okey nombor 1, 2, 3, 4. Okey, 1 dengan 2 kita tolak dia masuk. Tolak permanent magnet tu masuk, okey. Okey, lepas tu 3 dengan 4 tu kita tarik dia keluar. Okey, bila kita tarik dia keluar, okey so sekarang ni awak tengok, okey cikgu takut ada yang salah buat tau. Genggaman tangan kanan ni kita nak tengok arus aruhan tu mengalir. Okey, kita tahu sini mesti N, sini kuku ni mesti N. Okey, dekat sebelah sini mesti S. Dekat sebelah kuku ni mesti N. Dia menunjuk ke arah utara. Okey, so sekarang ni awak tengok 1 dengan 4, okey. 1 dengan 4 sama kan? Okey, 2 dengan 3 sama. Betul tak? 2 dengan 3 sama. Okey, so sekarang ni 1 dengan 4 sama, 2 dengan 3 sama. Awak tengok jari tu dia genggam menghadap muka. Dia menghadap muka. So jari tu jangan buat macam ni. Kalau macam ni salah. Macam ni salah. Okey, maksudnya jari tu jangan menghadap orang lain. Okey, jari tu mesti menghadap muka awak macam ni. Okey, menghadap muka awak. So sama ada awak nak buat macam ni, okey, ataupun macam ni, tak kisahlah macam ni, tapi jari tu, gegelung jari tu, jari yang berpusing tu, jari-jari yang berpusing tu mesti menghadap muka kita sendiri. Jangan menghadap depan kita, jangan menghadap orang lain. Kalau kita buat macam ni, salah. Okey, kalau kita buat macam tak kisahlah macam ni ke, salah. Genggaman jari ni, okey, mesti menghadap ni muka kita. Okey, macam ni ke? Macam ni ke? Okey, menghadap muka kita. Okey, tangan kanan. Hukum genggaman tangan kanan. Jangan guna tangan kiri. Tak pernah guna tangan kiri. Okey? So hari ni memang cikgu guna banyak sangat tangan kanan. Okey? Okey, so nampak kan? Okey, kita teruskan. Okey, so kita tengok yang ni. Okey, dia masuk. Okey, cikgu teruskan. Okey, so ini bila last masuk ini adalah S. So kita tahu ini akan jadi N. Bila ini jadi N, ini akan jadi S. Okay. So kita guna hukum genggaman tangan kanan. Okay. Ibu jari menunjukkan arus mengalir ke sini. So arus ni dia akan naik ke atas. Nampak arus ni akan naik ke atas, atas, naik ke atas. Okay, pergi sini, pergi sini. Okay. So galvanometer dia akan terpesong ke arah bertentangan. Okay. So itu. Okay, ini. So last keluar adalah N. So last keluar tu adalah N utara, last yang keluar. Okay, ini mesti akan jadi S. Ini akan jadi N. Okay, so sekarang ni kita guna hukum genggaman tangan kanan. Mesti ibu jari tu jangan buat macam jari tu ke depan. Jari tu mesti ke sini. So kita nampak arus tu akan mengalir ke bawah. Awak buat depan muka awak. Okay, arus tu mengalir ke bawah. Okay, so kita nampak arus tu mengalir ke bawah. So ini kita sambung lah. Okay, sambung mengalir ke bawah ni, naik atas, naik ini,
Okay, sampai bawah. So galvanometer dia akan bergerak ke kiri. Okay, so ini pun samalah. Dia masuk tapi jangan ikut yang first masuk. Cikgu kata masuk ke keluar ke, mesti ikut yang last masuk ataupun last keluar. Last masuk ataupun last keluar. Okay, so ini kita akan nampak ini S, ini N. Okay, so ini awak buat macam ni. Okay, arusnya tetap ke bawah. Okay, so samalah. Ini number 1, number 2, number 3. Okay, so kita nampak kan? So dia sama. Okay, ini number 4. Okay, so ini last keluar adalah S. So ini akan jadi N. So ini akan jadi N, sini akan jadi S. So arus dia akan bergerak ke atas. Buat macam ni. Buat jangan terbalik macam ni. Salah. Okay, mesti macam ni. Mesti jari tu menghadap muka kita. Jangan jari tu menghadap laptop. Salah. Jari tu mesti menghadap muka kita. Okay, so N to S. Ini N to S pula. S to N. S to N. Nampak tak? Tangan kanan ni dia terbalik. S to N. Kalau biasa kita buat ini N to S. Sekarang S to N. Okay. So kita akan dapat macam ni. Okay. Okay. So kalau ini tadi kita nampak magnet. Kita gerakkan keluar atau masuk. Okay. Dia masuk atau keluar lah. So sekarang ni kalau kita cakap ini kita buat, ini kita tak tahu, soalan boleh bagi macam ni, dia bagi cakap ini S, ini S, ini adalah N, ini adalah N. So kita tahu bila S ke N, kita tahu arus kita pergi ke sana. So arus kita ke bawah, arus kita ke bawah, ke bawah ni, betul tak? Awak buat hukum genggaman tangan kanan ke bawah, so ini akan ke bawah, ke bawah. Ini pergi naik ke atas. Lepas tu pergi sini. So galvanometer kita akan nampak dia akan terpesong ke sini. So sekarang ni soalan akan tanya, apakah hujung magnet sini? Bila gerakan kita masuk ke dalam. So bila masuk ke dalam, kita tahu last yang masuk ini, dekat sini yang cikgu bulat ni. Last masuk ini adalah ni. So dia dah bagi sini S. So kita tahu last masuk ini yang cikgu bulat. So ini mesti jadi N. So dia tanya soalan yang ini. Yang ini. So ini akan jadi S. Itulah jawapannya. So kita berdasarkan pengetahuan kita tentang hukum Lenz. Ini galvanometer. Awak tengok. Galvanometer. Current flow. Arus mengalir. So kita nampak ini positif kan? Positif, ini negatif. Nampak galvanometernya, direction dia. Ini direction dia. Direction dia dia berkadar songsang. Maksudnya dia songsang dengan arah arus. So ini samalah. Magnet digerakkan dalam solenoid dan berlaku pemotongan flux magnet. Apakah nama yang diberikan pada arus yang dihasilkan? Adalah arus aruhan ataupun induced current. So kita nampak ini dia cari kan, dia keluar, last keluar ini adalah N. So ini mesti jadi S. Ini akan jadi N. So N to S macam ni. So arus dia mengalir ke bawah. So kita nampak betul dia labelkan ke bawah. Nampak tak? Ke bawah. Ke bawah. So yang ini awak sambung je lah, naik ke atas. So ini kita tahu bila ini arus ke kanan. Arus ke kanan, ini dia guna galvanometer berdasarkan arus. So kalau galvanometer elektron, kita akan bergerak dia punya pointer ke sebelah kiri. Pointernya mesti ke sebelah kiri. So sekarang ni KSSM kita ikut galvanometer, prinsip kerja adalah elektron. So elektron mesti bergerak sebelah kiri. Dia bergerak songsang, arah yang bertentangan. So hukum Lenz. So hukum yang kita gunakan untuk tentukan untuk arus mengalir dalam solenoid adalah hukum Lenz. Sampai sini ada soalan? Faham? Faham. Good. Cikgu nak tanya balik semula. Dah namanya apakah hukum yang kita gunakan untuk menentukan arah arus ni? Kita tahu kita guna hukum Lenz. So sekarang ni cikgu nak tanya apa yang dinyatakan dalam hukum Lenz.
apa hukum lens cakap? Apa hukum lens beritahu? Okey, tadi kita dah guna monitor, cikgu dah tanya monitor. Okey, sekarang cikgu nak tanya assistant pula. Okey, Yu Heng. Okey, Yu Heng, apa maksud hukum lens? Apa hukum lens? Lens law states that the induced current always flows in a direction that opposes the change of magnetic flux. Okay, good. Okay, thank you Yu Heng Okay, so Lens law menyatakan bahawa arus yang mengalir sentiasa bertentangan dengan arah pemotongan flux tu. Okay, so kita tengok, teruskan. Okay, so ini kita buat tutorial. Okay, tutorial. Cikgu akan send link ni dekat, awak boleh buka ni, awak nampak kan? Kelas, ini adalah kelas kod dia. Kelas kod 25974. Link dia cikgu bagi dekat Telegram. Sekejap Cikgu bagi dekat Telegram. Boleh tekan link tu, quickclasspoint.apps. Dia punya nombor kelas kod dia 25974. 25974. Semua dapat masuk? Tak apa, kita tunggu kejap. 25974. 25974. 25974. Semua dapat? Wow. Kita masih menunggu jawapan. Bagus. Ramai dah masuk. Dah 7. Dah 10 orang. Join. Bagus. Dah 16 orang. So cikgu dah setkan masa 30 saat sahaja. Ini yang sempat so kita tengok leaderboard. Tanya Jaen, dia jawab dengan tepat dan cepat. Dia mendahului lah, dia dapat 1000 points. So ini kita insertkan dalam slide. Next. Soalan yang kedua tanya Jaen. Lepas tu kita tengok yang kedua adalah Bernice. Yang ketiga Wehan. 4 Ansel, 5 Kahli dan 6 Deshan. So kita teruskan. Soalan yang kedua. Bersedia? Ada 23 orang dekat dalam ni kelas point ni. Kita teruskan. Cepat. Ada lagi 8 saat. Masa dah tamat. Kita tengok leaderboard siapa yang mendahului. Tanya Wehan. Wehan dah kumpul markah lagi, dah bertambah. Wehan nombor 1 untuk soalan nombor 2 ni. Jaen. Lepas tu Zuanzen, Junze, Lizzie dan Stan. Stan ni siapa kita teruskan. Kejap. Soalan yang ketiga. Yang ketiga kenapa tak ada respon ni? Dah ada respon. Bagus.
Okey, masa dah tamat. Okey, kita tengok siapa yang mendahului. Wah, tahniah pada Wehan, masih orang yang sama, Jaen, Zwanzen, Junze, Lizzie dan Stan. Stan tu, okey, nanti kita berkenalan lah dengan orangnya. Okey, next. Okey, soalan yang terakhir untuk kelas point. Okey, teruskan. Okey, ramai dah jawab ni. Wah, bagus. Dah 24 orang menjawab. Okey, so kita tengok siapa yang mendahului. Wah, tahniah Wehan. Okey, Wehan menjuarai. Okey, lepas tu Jaen, Zwanzen, Stan, Lizzie dan Nimata. Okey, tahniah. Okey, semua yang berjaya ni. Tak apa, lain kali kena cepat sikit. Okey, so akhir sekali. Okey, so apa perasaan anda belajar? Okey, apa anda rasa hari ni? Okey, boleh tulis? Okey, tulis sekarang dalam masa 30 saat. Okey, kejap. Okey, tulis simple-simple saja, tak perlu panjang-panjang. Okey, good. Okay, so kita boleh tengok. Okay, thank you semua yang bagi perasaan anda hari ini. Saya berasa sangat gembira atas ajar guru. More understand then last lesson. Okay, gembira, sangat berminat. Okay, bagus. Okay, very good. Suka sangat lesson hari ini. Okay, berminat, lebih faham banyak benda. Okay, happy. Okay, gembira, good, bermanfaat. Okay, good. Okay, so thank you semua. Okay, bagus semua. Okay. So ada soalan untuk lesson hari ni? Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, kita terus games yang kedua. Okey, sekarang baru 10.38. Okey, sekejap ya. Cikgu send link. Share kejap ya, share screen. Bagi awak boleh nampak sekali. Okay, boleh join. Okay, untuk quizwizards.com. Okay, cikgu dah nampak. Dah ada join. Bernice, Wehan, Nimata, cikgu tak tahu, Jaen, okay, Sikai, Junze, Hema, Jeshan, Zintu, Navin. Okay, good. Okay, lagi. Okay, kita tunggu. Okay, dah 13 orang. Okay, Lizzie. Okay, J. Okay, bagus. Okay, so games ni, okay, kita akan mencari harta karun. Okay, so mencari harta karun. Awak kena, jawapan awak tu kena betul. Okay, kalau betul awak akan langkah beberapa langkah ke hadapan. Okay, kalau jawapan awak salah, awak akan langkah beberapa langkah ke belakang. Okay, so siapa yang paling cepat, betul dan tepat, dialah yang akan mendapat harta tu, harta karun tu dulu. Okay. Okay, ada lagi? Kalau tak ada, cikgu nak start ni.
Okey, ada lagi. Okey, Yu Heng. Okey, tak ada Okey, tak ada. Cikgu start games. Okey. Okey, we start now. Okey. Okey, race. Let's race. Okey, cepat. Okey, semua starting point number 1. Dah ada soalan belum? Wah, bagus. Wah, cepatnya. Good, good, good. Okey, okey, okey. Lagi. Okey, dah turn back. Ada yang salah. Okey, dah patah balik. Okey, wah, Yu Heng mendahului. Cepat. Ada masih yang belum bergerak, masih di nombor 1. Okey, sekarang dah mendahului Yu Heng. Stan. Hema. Okey, good. Belinda. Okey, Jeshan pun dah laju mendahului. Okey, bagus. Okey, Wehan dengan Yu Heng bersaing. Cepat. Lagi 2 je. Yu Heng, Wehan, Zintung, Kaing. Okey, go Yu Heng. Okey, Kaing, go. Tania. Kaing dah sampai. Okey, Kaing dah dapat dulu. Okey, good. Tania, Belinda. Okey, Wehan pun dah sampai. Okey, Tania. Okey, Nimata, good. Dah sampai. Wah, Jazin masih belum gerak. Cepat Jazin. Okey, cikgu set masa 15 minit ni tapi terlalu lama lah. Okey, cikgu akan stop kejap lagi. Okey, cepat. Yang lain tu usaha. Kita bagi masa. Okey, yang dah sampai, okey, relax. Okey, Tania. Okey, semua tersekat lagi. Okey, Jeshan, okey, good. Cepat. Okey, good. Sampai. Okey, Yu Heng, okey. Lisikai, okey, good. Dah sampai. Wah, laju. Wah. Berni sebelum jalan lagi. Cepat Jazin, Alia, Kashwini, Jazin. Pincin, Berni dah patah balik. Ke depan dah patah balik. Okey, Belinda dah sampai kan tadi? Kenapa keluar balik? Cikgu, saya pun tak ada soalan. Oh, awak punya tak ada soalan. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, yang tak ada tu tak apalah. Okey, yang ada tu kita go on kan. Okey, Alia dah ke depan. Okey, dah kali. Okey, kita tunggu sekejap kawan habiskan. Yang mana yang dapat? Kenapa Navin patah balik? Okey, 1 minit lagi. And then cikgu stop Okey, 1 minit lagi. Okey, dah Okey, cikgu stop Okey, dah cukup. Okey. So, kita tengok sekarang ni yang sampai dulu Wehan menyerajui. Okey, Sky. Wehan paling laju Okey, 1 minit 1.12 minit. Okey, Sikai 2.06, Stan 2.09, Yu Heng 2.21. Okey. Leong Karing. Okey, cikgu print hasil ni awak boleh tengok nanti.
Okay, tahniah ni. Wehan, Sikai, Stan, Yuheng, Kaing, Zhuanzhen. Okay, so kejap. Okay, so cikgu dah stop. Okay, number 1 tahniah Wehan. Wehan dah sampai dulu. Okay, so lepas tu Liu Sikai, nombor 2 dan Stan. Okay, tahniah. Okay, so ini adalah longest trip. Okay, Jeshan. Jeshan yang paling jauh lah bergerak. Jalan, patah balik, jalan, patah balik. Okay, answer correctly by Wehan, Liu Sikai, okay, Kaing, Jiaen, Jeshan dan Tarini. Okay, tahniah. Okay, okay, bagus. Okay, kejap. Okay, cikgu print screen. Okay, ni semua hasil-hasilnya. Soalan-soalannya. Okay, bagus. Semua yang kita belajar tadi. Okay. Okay. Okay, ada soalan sampai sini? Boleh faham? Okay. Okay, tak apa. Yang tak ada tu tak apalah. Okay, so ada soalan. Dah 10.46 ni. Ada soalan? Ada yang tak faham? Okay, faham. Okay, good. Okay. Okay. So, kalau tak ada masalah, okay, kita akan berjumpa next lesson. Okay. Tunggu sekejap. Cikgu nak endingkan ni dulu Kita akan jumpa next lesson. Okay, untuk tajuk 4.2.4. Okay, 4.2.4 tentang jana kuasa arus terus dan arus ulang alik. Okay, so kita berjumpa next class. Okay, thank you semua. Okay, bye-bye.